Sebuah kereta secara purata mempunyai 30,000 komponen and parts, daripada sebesar-besar windscreen sampailah sekecil-kecil skru tu. Jadi dalam 30,000 komponen tu, percayalah lambat laun akan juga ada satu part yang buat hal and berjangkit sampailah boleh jadi failure pada certain bahagian kereta kita. Tiba-tiba tak boleh start, tiba-tiba bunyi pelik keluar, tiba-tiba check engine light keluar. Semualah nak tiba-tiba. Ada beberapa perkara yang tak boleh kita buat and patut buat pada kereta kita. Dalam video ni saya akan point out 4 benda yang paling biasa orang buat yang korang jangan ikut. Hari ni kegagalan diorang akan jadi pengajaran untuk kita. Korang ada tak masalah yang macam ni sekarang? Korang ada tak pasang perfume kereta and nak bau wangi, tapi bila dah letak dekat dalam kereta tu, perfume tu tuan 2 hari je beli dah beli, bau pula tak macam yang korang nak. Ataupun korang rasa yang kereta korang tak ada bau pelik-pelik pun, tapi bila orang lain masuk kereta, orang tu pula buat muka dah. Jadi tak confident babe nak drive. Kalau kita ada masalah yang macam ni, jawapan terbaik adalah guna Airy-Lavia Air Freshener. Kelebihan dia terletak pada ability untuk menghilangkan bau hapak dan bau busuk yang ada dekat dalam kereta. Tak kira lah sama ada korang perasan ataupun tidak, Airy-Lavia Air Freshener akan bagi penumpang lain dan kita sendiri pengalaman yang lagi baik, sebab bau yang lebih nyaman and wangi. Wangi tu datang dengan 4 pilihan. Kita ada honeydew, lavender, vanilla and lemon. Yang isu perfume tak tahan lama tu, Airy-Lavia Air Freshener akan bantu. Sebabkan liquid yang lagi dekat, jadi gabus akan menyebarkan bau dengan lebih lama. Penyebaran yang perlahan mengelakkan bau perfume terlalu kuat dan terlalu cepat. Jadi sebab tu Airy-Lavia dalam kereta saya boleh sampai sebulan. So dapatkan Airy-Lavia Air Freshener sekarang dekat Shopee. Saya letakkan link dekat bawah. Benda pertama yang korang buat yang boleh merosakkan kereta adalah jump start dengan cara terbalik. Terbalik tu maksudnya bateri negatif connect tu bateri positif punya kereta. Mana ada orang jump start kereta terbalik? Ada. Sebab adalah dia termasuk dekat dalam list ni. Benda macam ni boleh terjadi sebabkan 2 perkara. 1, sebab dia tak tahu cara jump start and then dia main cuba-cuba and cubaan dia tu tak berjaya. Second, dia nak jump start tapi dia tak jumpa pun bateri tu punya soket negatif ke positif ke. Apa jadi bila kereta jump start terbalik? Modern cars makin lama makin dependent dengan elektronik, betul kan? Otomotif bateri pula direka dengan current yang tinggi sebab dia nak hidupkan kereta tu. Kalau current rendah, kereta Tamiya je lah boleh hidup. Bila kita jump start terbalik, polariti yang salah akan menghancurkan elektronik punya sensor, onboard komputer, sensitive komponen. Tu satu hal. Fuse rosak. Kalau yang tengah tolong jam tu kereta hidup tu punya alternator pun confirm hancur. Bukan saya nak takut-takut kan, tapi ramai orang yang ambil mudah pasal benda ni. Sebab kabel kan dia nampaknya sama je. Sepanjang saya bekerja jual kereta ni lah, masa saya jual Pro 2, saya tak adalah nak encounter benda-benda macam ni. Tapi masa saya jual kereta Recon, ada certain kereta yang kita orang salesman ni kena check hari-hari. Sebab kereta Recon kan dia bukan kereta baru, dia ni kereta 2 tahun, 5 tahun lepas. So tiap-tiap pagi lah kita orang salesman ni yang pandangkan kereta, kereta Wayfire, Audi TT, A35 kadang-kadang, nak elakkan bateri kong. Kalau Pro 2 hari sampai showroom dah ada owner dah. Macam Recon ni, setahun pun belum tentu ada buyer. Sebab mahal kan. Bila dah ada buyer, barulah kita tukar bateri asal kepada bateri baru, full service. Kalau tayar dia botak, kita tukar baru. So nak dijadikan cerita lah, ada sebuah kereta dekat showroom ini dah tak boleh nak hidup dah. Saya tak ingat lah kereta apa, tapi yang saya ingat kereta tu harga dalam setengah juta, bateri dah nak kong. And ada customer nak datang tengok hari tu. Nak pula masa tu saya salesman kereta, bukannya pomen. So kehebatan saya sembang kencang customer pasal baki kereta, apa pun tak ada tahu, apa pun tak ada. Bila dah tak boleh nak start, kita jam je lah jawapan dia. Sepanjang saya hidup masa tu saya jam kereta 2-3 kali je. Tak adalah nak ingat sangat. So saya punya style tangkap muat je lah. Ambil jumper dekat amari tu, saya buka bonnet and then saya tengok bateri tu. Tak ada pula plus minus ni. Saya tak nampak masa tu plus minus. Saya tengok tu, saya goyang-goyang sikit. Saya nak connect je masa tu. Bos daripada jauh dia kata stop. Dia kata masa tu stop. Saya pun bos, tahu tak tu? Dia tanya kan. Dia tanya tahu tak tu? Dia cakap okey kot kan, tahu kot.
Bos saya dengar saya cakap kod, dia pun macam hilang percaya agak. Waktu dia datang lah dekat kereta. Dia datang kat kereta tu, dia tengok bateri kereta tu. Lepas tu dia kata lah, merah dekat positif, bukan hitam. Dia kata meletup karang. Lepas tu saya pun ambil lah merah tu, saya letak dekat positif. Hiduplah kereta tu. Customer tak jadi datang. Tu yang nak mencarut ni YouTube pula. Tapi selamatlah hari tu bos datang dekat kereta masa tu. Kalau bos tak ada hari tu, mungkin hari ni saya tengah mengemis lah kot, nak bayar setengah juta ataupun dekat jail lah kot, sebab kena saman kan. Gila. Nak jam start kereta, make sure betul. Buka Google dulu sebelum jam. Jangan main pandai-pandai. Tengok dulu merah nak pergi mana, hitam pergi mana, biru pergi mana. Make sure bateri yang kita nak tolong jam tu mesti sama power ataupun lebih. Tak boleh azar jam start answer. Tengok kabel jumper tu sesuai ke tak. Ada kabel jumper kereta kecil je boleh. Ada kabel kereta besar pun boleh masuk sekali. Siapa ingat cerita 2016? Dia orang cakap masa tu Proton tak boleh jam. Kalau jam juga TCU hancur. Sebenarnya TCU hancur bukan sebab Proton tak boleh jam, tapi orang tu dia jam start salah. Dia dah salah, rosaklah kereta tu. Dia rosakkan kereta tu sendiri. Lepas tu dia nak salahkan Proton tu pula. Lepas tu dia nak sebarkan fitnah. Kan aku jamkan juga kepala dia kan. Ada 4 poin dekat dalam ni. First point pun saya dah melarat dah macam ni. Macam mana ni? Okay. Saya cepatkan sikit lah. Kedua adalah start kereta tanpa minyak ataupun drive kereta masa minyak kurang. Kalau kita drive nampak minyak kurang, pergilah isi minyak tu. Minyak habis, sadai tepi jalan, jangan paksa-paksa nak start kereta tu. Cari jalan untuk dapatkan juga minyak. Kenapa tak boleh nak drive masa minyak kurang? Sebab fuel pump. Fuel pump tu apa? Nak cerita definisi fuel pump dia macam panjang sangat kan, pening. Saya bagi tahu je lah kerja dia apa. Kerja fuel pump ni macam nama dia, salah satu adalah menyalurkan minyak daripada tangki minyak tu kepada enjin. Bayangkan swimming pool Swimming pool dia ada maintenance dia. Kalau tak maintain, lama-lama dia punya bawah tu penuh dengan keladak. Kalau tak tukar filter, nak tak nak tangki minyak tu kita akan ada benda asing dan kotoran daripada luar akan terkumpul dekat bawah tangki minyak tu. Logik kan? Fuel pump consistently tarik keluar minyak kepada enjin. Bila kita drive dengan minyak yang kurang, bila minyak tu dah tak ada, apa lagi dia nak tarik? Kotoran tu lah masuklah dekat fuel pump benda kosong tu. So fuel pump tu boleh rosak, and engine pula bila dia dah tak ada minyak masuk, dia masuk angin je lah. So dia akan misfire. Kalau tak disalah jam kereta, macam-macam rosak kan. Yang ni fuel pump je. Tapi je pun fuel pump ratus-ratus abang kakak. Ratus-ratus. Tu agak fuel pump. Upah pasang berapa pula lagi. So kalau minyak kurang, tolonglah pergi isi. Ketiga adalah tak tukar minyak servis dengan lebih kerap. Tukar minyak tu biasa kita dengar servis kereta lah. Ada certain brand yang terlepas sekali 2 servis and still boleh running. Tapi ada certain car brand, dia terlepas tu sekali servis, dia terus breakdown. Lepas tu dia berjangkit pula tu. Kalau tak tukar minyak dekat kereta lama, biasanya engine blow tu memang dah biasa jadilah. Tapi dekat modern car, minyak lagi lah penting. Sekarang majoriti modern car dia ada variable valve timing, VVT, VVTi, lebih kurang tu lah. So prestasi minyak engine tu sangat-sangatlah kita perlukan. Bukan minyak enjin je, minyak gearbox, minyak kompresor, benda-benda yang biasa kita tak tukar tu lah. Mentang-mentang lah kereta ada 5 tahun warranty, so kita servis je lah dekat service center. Bila dah habis warranty, kita pergilah dekat pomen yang biasa tu. Bila pomen tu tanya nak servis biasa je ke, kita pun cakap servis biasa je kita, servis biasa. Daripada 50,000 sampai 100,000 servis biasa dia kata. Mampus semua ATF semua tak tukar, apa tak tukar lah rosak habis kereta. Untuk enjin hantarlah workshop untuk servis 10,000 sekali. Untuk fully 5,000 sekali. Untuk semi, kalau selalu lupa servis, ambil je lah fully. So dia cepat sikit. Macam saya sendiri, saya pakai semi sebab saya nak lagi kerap tukar minyak enjin tu. Tapi lepas kereta tu umur 5 tahun lah. Kalau macam gearbox pula, service interval kita kena tengok jenis gearbox yang korang ada tu. Belajar sikit pasal kereta korang sendiri tu. Kereta tu pakai AT ke, CVT ke, manual ke, dual clutch ke. Kena tahu at least benda tu, baru kita boleh tahu berapa lama untuk nak servis. Aircon punya servis, macam yang video saya cakap sebelum ni lah, saya tekankan lagi sekali, servis tu tolonglah setiap setahun aircon tu. The new person. Last point dekat dalam video ni adalah kegagalan menukar coolant kereta. Coolant sangat penting ya anak-anak belaka. Siapa pernah suka-suka pegang enjin masa enjin start? Saya pernah melecur bit. Apa jadi kalau coolant tak ada? Lagilah panas enjin tu. Selain elakkan enjin tu overheat,
Karat pun adalah salah satu musuh kereta kita. Jangan sesekali letak air pipe dekat dalam radiator ya. Kereta moden sekarang ni banyak guna aluminium sebagai material engine. Walaupun aluminium dia bukan jenis berkarat, tapi aluminium boleh terhakis gila-gila bila kita salah guna coolant. So coolant kena betul, kena ada antifreeze tu semua. So kita ingat kalau kita nak tukar coolant, tukar 2 tahun sekali, senang. So daripada tak tahu, sekarang kita dah tahu. Kita belajar daripada kesilapan orang lain supaya kita punya kereta dapat berjalan dengan lebih lancar. So itulah 4 benda yang kalau boleh kita jangan buat lah. Servis, jaga apa semua. So saya harap input yang korang dapat hari ni dapat membantu korang semualah yang menonton ni. Tolong sangat-sangat lah jaga kereta. Drive safe atas jalan. Bawa tu jangan gila sangat. Elok-elok je. Jangan jadi bully sangat. So jumpa lagi lepas ni. Subscribe sekarang dekat channel ni. Sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video macam ni lagi. Subscribe sekarang. Eri Lava Air Freshener, beli. Kereta laju tapi bau kereta tak wangi buat apa? Busuk. So jumpa lagi lepas ni. Bye.